TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot Menengah Atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam tingkatan 5 bersama dengan ustazah kita. Cuba teka siapa? Salihah? Bukan. Salwa? Bukan. Tengoklah profil ni. Tengok. Okey, baik. Hari ini kita bersama dengan jurubahasa isyarat kita, Cikgu Duzaimah Kamarudin dari SMK Tun Mutahir Batu Berendam, Melaka. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, manis senyuman Cikgu ya. Yang kedua, kita juga bersama dengan Ustazah Salina Busrawi dari SMK Taman Datuk Harun, Petaling Jaya, Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustazah? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Baik. Dan kita juga bersama dengan murid-murid dalam talian. Saya difahamkan dari SMK Bandar Utama 4, Petaling Jaya, Selangor. Betul ke Ustazah? Ya, betul. Baik, jom kita berkenalan dengan mereka semua. Silakan Ustazah. Okey, Alhamdulillah, selamat datang. Kita alu-alukan kepada murid-murid dari SMK Bandar Utama 4, Petaling Jaya. Yang pertama, Afnan. Apa khabar Afnan? Hai Afnan. Ya, yang kedua Sarah. Yang ketiga Najia, dan yang keempat Muhaimin. Okey, baik, handsome dan cantik murid-murid kita, alhamdulillah. Baik Ustazah, apakah kaitan gimmick ataupun video yang kita lihat sebentar tadi dengan pembelajaran kita hari ini Ustazah? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kaitan video tadi dan juga pelajaran yang kita akan pelajari pada kali ini ialah berhubung dengan kepelbagaian bangsa seperti dalam gambar ini. Bukan sahaja di Malaysia, ada pelbagai bangsa, malah di seluruh dunia. Dan mengapakah Allah menjadikan pelbagai bangsa? Jawapannya ada di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Baiklah murid-murid, mari kita persilakan Abang Luqman Hakim untuk mengalunkan ataupun membaca ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Silakan. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum indallahi atqakum Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Baiklah murid-murid, mari kita perhatikan tahsin Al-Quran. Cuba kita lihat yang pertama, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Okey, kalau kita lihat ya dari sini, yang pertama Ustazah nak ambil perhatian, nun yang ada tanda syaddah ataupun sabdu mestilah didengungkan. Jadi kita baca ya ayyuhan nas, dengungkan. Kemudian seterusnya nun kat sini juga ada tanda syaddah, inna khalaqnakum. Okey,
Kita dengungkan bacaan ini. Khalaqnakum. Kha, ya, makhraj dia kha, dia halkum. Ya. Dan kemudian laqna, ya, ini qalqalah, dia panggil qalqalah sughra. Lantunkan bacaannya. Inna khalaqnakum. Mim berjumpa dengan mim, bacaannya dengung. Kemudian min zakarin wa unsa. Nun berjumpa dengan zal, ikhfa. Dan kemudian bacaan tanwin berjumpa dengan waw, idgham ma'al ghunnah, min zakarin wa unsa. Makhraj zal dengan sa, pastikan hujung lidah dengan hujung gigi, ya. Min zakarin wa unsa. Waja'alnakum syu'uban. Tanwin di situ, ya, berjumpa dengan waw, idgham ma'al ghunnah. Qabaila, bacaan ba panjangkan. Lita'arafu. Okey, seterusnya. Inna, ingat lagi tak? Nun ada tanda sabdu, kita dengungkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum, ini bukan qalqalah, jangan lantunkan, jangan bunyi at, tapi atqakum. Innallaha alimun khabir. Okey, cuba kita nak minta murid di studio memperdengarkan bacaan mereka. Boleh tak? Segera angkat tangan, silakan. Okey, siapa yang nak bantu Ustazah? Wah, nampak Sarah dengan Muhaimin. Oh, Sarah beria-ia. Okey, silakan Sarah. Silakan. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Masya-Allah. Masya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Abang Luqman Hakim nak Ya. bagi berapa markah? Kita ada dua je, satu dengan dua. Nak bagi berapa Ustazah nak bagi berapa? Bacaan yang dibaca oleh adik Sarah tadi sangat bagus. Apabila dia berhenti dekat ja'alnakum, kemudian dia ulang. Maknanya dari segi wakaf dan ibtidak juga dilakukan dengan betul. Jadi Ustazah nak bagi dua. Dua thumbs up. Terbaik, Silakan. Sarah, Dua tahniah. thumbs up diberikan kepada adik Sarah. Sebabkan Sarah perempuan, Kita nak dengar kita tadi, bagi kita tidak warna mengampakan jambu. Muhaimin dah Ya, berangkat silakan. tangan tadi. Silakan Muhaimin. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Alhamdulillah, masya-Allah. Sedap juga ya, suaranya. Wajibul gunnah, nun yang bersabdu ini dengungnya disempurnakan dengan baik. Begitu juga makhraj kha, ta, zal juga disebut dengan baik. Jadi berapa ganjaran dua Ustazah? thumbs up juga untuk Muhaimin. Ya, kita harapkan adik-adik di rumah juga berlatih, ya, untuk membaca ayat surah Al-Hujurat ayat 13 ini dengan baik. Okey. Wah, tahniah. Okey, Ustazah, dua seterusnya. Kan tu? Dapat dua. Betul. Okey. Terlupa pula saya. Okey. Okey, tahniah Muhaimin. Okey. Jadi Seterusnya, alhamdulillah, kita harapkan adik-adik di rumah, murid-murid di rumah praktis buat latihan membaca surah Al-Hujurat ayat 13 ini dengan betul, bertajwid dan lancar. Okey, baik. Jadi jom kita baca surah Al-Hujurat dan kita baca dengan keadaan yang bagus supaya kita dapat pahala juga. Baiklah, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas.
Okey, baik. Hari ini kita belajar tentang ayat 13 surah Al-Hujurat. Tapi apakah maksud kepada ayat tersebut? Mesti nak tahu kan? Apa lagi? Jom kita tanyakan kepada ustazah kita. Okey ustazah, apakah terjemahan kepada ayat 13 surah Al-Hujurat? Okey, alhamdulillah. Jom sama-sama kita belajar, ya. Baca ayat dengan betul dan fahami maksudnya. Baiklah, kita minta murid-murid kita yang berada di studio untuk membacakan terjemahannya. Yang pertama, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Okey, minta tolong ada siapa yang boleh membacakan terjemahan ayat ini, silakan. Sila angkat tangan. Oh, okey, Najia angkat tangan dah tu. Silakan Okey, Najia. Najia, silakan. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lelaki dan perempuan. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan berpuak-puak supaya kamu saling berkenalan. Okey, terima kasih banyak. Seterusnya kita lihat pula slide yang kedua. Mungkin ada kawan lain yang cuba baca maksud ataupun terjemahan ayat ini, iaitu siapa dia? Okey, sila angkat tangan. Okey. Afnan ke angkat tangan? Tak nampak tangannya? Okey, ayat seterusnya. Ayat seterusnya. Oh, Okey, okey, Afnan, angkat Ustazah. tangan dah. Okey, ayat Laju angkat seterusnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Silakan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dalam kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Dan yang terakhir sekali, potongan yang terakhir, innallaha alimun khabir. Okey, apa maksudnya? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Ya, bagus. Cuba kita lihat kalimah-kalimah utama. Yang pertama, An-Nas, ya, yang bermaksud manusia. Apa maksud An-Nas? Manusia. Wahai manusia. Ayat ini Allah tujukan kepada semua manusia, ya. Min zakarin wa unsa. Zakarin wa unsa. Lelaki dan perempuan. Kemudian kalimah seterusnya yang kita nak beri perhatian ialah syu'uban wa qabaila. Bangsa dan berpuak-puak, ya, suku kaum. Dan seterusnya lita'arafu, supaya saling berkenalan. Okey. Kalimah seterusnya yang kita perlu beri perhatian ialah akramakum. Orang yang paling mulia. Yang paling mulia. Okey. Siapakah orang yang paling mulia? Bukan rupa parasnya, bukan kaum atau bangsanya, tetapi atqakum, iaitu yang paling bertakwa, ya, yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui lagi dalam pengetahuan Allah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat mari kita lihat kalimah-kalimah utama tadi yang ustazah telah gariskan. Nyatakan maksud kalimah bergaris. Yang pertama, ya ayyuhan nas. Yang kedua, min zakarin wa unsa. Yang ketiga, syu'uban wa qabaila. Yang keempat, lita'arafu. Yang kelima, akramakum. Dan yang keenam, atqakum. Okey, murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah dah bersedia untuk menjawab soalan-soalan ini? Okey, baiklah. Apa kata kita tujukan ataupun kita tanyakan kepada kawan-kawan kita yang berada di studio. Siapa nak cuba menjawab? Sila angkat tangan. Ya, okay. Afnan, Wah, Ustazah. Afnan. Terbaik. Okey. Afnan nak jawab, mestilah yang pertama dulu. Ya ayyuhan nas. Apa maksudnya? Okey, Afnan. Wahai manusia. Okey, wahai manusia. Okey, bagus. Soalan yang kedua, siapa nak cuba jawab?
Sarang angkat tangan dengan lajunya. Okey, bagus. Min zakarin wa unsa. Apa maksudnya? Daripada lelaki dan perempuan. Ya, daripada lelaki dan perempuan. Seterusnya, kalimah yang ketiga. Syu'uban wa qabaila. Siapa nak cuba jawab? Syu'uban wa qabaila. Afnan. Okey, Afnan lagi mencuba. Tahniah. Apa maksudnya? Berbangsa dan berpuak-puak. Ya, bangsa, berbangsa dan berpuak-puak. Seterusnya, mari kita lihat apakah maksud lita'arafu. Lita'arafu. Ya, Najia, silakan. Saling mengenali. Saling mengenali ataupun berkenal-kenalan. Kalimah yang seterusnya, akramakum. Siapa nak cuba jawab? Okey, Najia lagi dengan lajunya. Silakan. Paling mulia antara kamu. Ya, akramakum, yang paling mulia antara kamu. Kalimah yang terakhir, atqakum. Siapa nak cuba? Okey, Afnan nak cuba. Silakan Afnan. Yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Okey, cuba kita perhatikan ya, murid-murid di rumah, di mana saja anda ada kalimah-kalimah utama ini. Yang pertama tadi apa? Ya ayyuhan nas. Apa maksudnya? Wahai manusia. Okey, yang kedua, min zakarin wa unsa. Daripada lelaki dan perempuan. Kalimah yang ketiga, syu'uban wa qabaila. Berbangsa dan berpuak-puak. Kalimah yang keempat, lita'arafu. Saling mengenali. Untuk saling mengenali. Akramakum. Paling mulia antara kamu. Dan kalimah yang terakhir, atqakum. Yang paling bertakwa. Okey, baik. Jadi itulah terjemahan kepada ayat 13 surah Al-Hujurat. Betul. Begini Abang Luqman. Kita nak tengok adik-adik di studio, siapa yang boleh berikan terjemahan lengkap surah Al-Hujurat ayat 13 ini berpandukan kepada kata kunci ataupun kalimah-kalimah yang utama. Siapa nak cuba jawab? Okey. Najia, silakan. Very good. Okey, silakan Najia. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan berpuak-puak supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dalam kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Masya-Allah. Alhamdulillah. Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam. Bila dengar suara Najia, wah, saya pun jadi semangat Ustazah kan? Okey Ustazah, berapa ganjaran untuk murid-murid kita? Bagus sangat adik-adik ni. Jadi kita berikan, mungkin Muhaimin ada masalah dari segi teknikal kot. Jadi kita berikan ke semua adik ni 2 thumbs up. Terbaik. Okey, Afnan baik. dapat 2, Sarah dapat 2 dan Najia dapat 2 thumbs up. Baik Ustazah, kita nak berehat seketika boleh ya? Boleh, Jangan silakan. ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Atas. KPM. Setiap ayat Quran yang diturunkan ada asbabun nuzulnya, iaitu sebab diturunkan. Dan apakah asbabun nuzul untuk ayat 13 surah Al-Hujurat? Jom kita dengarkan dari guru kita, iaitu Ustazah Salina. Silakan Ustazah. Alhamdulillah, murid-murid, diharapkan semua murid telah bersedia. Baiklah, mari kita lihat isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Seperti yang disebutkan oleh Abang Luqman tadi, ayat Al-Quran ada sebab turunnya.
Begitu juga dengan ayat ke-13 surah Al-Hujurat ini. Ada sebab turunnya. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah merupakan seorang hamba Habasyi yang berkulit hitam. Dan pada masa pembukaan kota Mekah, Rasulullah telah meminta agar Bilal bin Rabah naik ke Kaabah untuk melaungkan azan. Pada masa itu, sahabat-sahabat yang berada di Mekah, mereka tidak mengenali siapakah Bilal bin Rabah. Jadi mereka merasa hairan dan ada terdetik dalam perasaan ataupun dalam hati mereka sedikit prasangka, mengapakah orang yang berkulit hitam ini yang dipilih untuk melaungkan azan? Jadi perbualan-perbualan dan juga rasa tidak puas hati para sahabat ini telah dikabarkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini berlaku? Kerana Allah Al-Alimun Khabir. Allah Maha mengetahui apa sahaja yang berlaku pada makhluknya, apatah lagi yang ada di dalam hati. Jadi, Jibril telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan tentang perihal beberapa sahabat yang telah memandang rendah kepada Saidina Bilal tadi. Dan Rasulullah telah berjumpa dengan sahabat-sahabat tersebut, menyatakan tentang apa yang mereka telah lakukan. Dan kemudian turunlah ayat ini untuk menjelaskan dan membetulkan sikap manusia, bahawa manusia semua adalah sama. Tidak kira apa bangsa dan warna kulit pun, ya. Yang penting yang dilihat oleh Allah ialah takwa yang ada di dalam hati. Itulah asbabun nuzul ataupun kisah. Jadi Abang Luqman, asbabun nuzul ni maksudnya cerita. Ya, betul. Dia cerita, ya, yang berlaku pada zaman Rasulullah sewaktu wahyu turun. Jadi kisahnya cuba ingat tadi murid-murid. Yang pertama Bilal bin Rabah. Okey, siapa yang terlibat? Bilal bin Rabah, sahabat-sahabat, kemudian ada Jibril dan ada Rasulullah. Apa situasinya? Bilal bin Rabah diminta untuk melaungkan azan. Kemudian ada sahabat yang tak kenal sebab dia tak kenal, kan? Betul. Ibarat pepatah kata, jika tak kenal maka tak cinta. Tak cinta. Mereka tak kenal Bilal bin Rabah, maka mereka tak cinta dengan Bilal bin Rabah. Sedangkan Bilal bin Rabah adalah hamba yang sangat kuat pegangan akidahnya. Betul. Diseksa dengan begitu azab sekali tetapi tetap mempertahankan akidahnya. Hebat ni Bilal bin Rabah. Sehingga Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya terdengar tapak ataupun bunyi kasut Bilal bin Rabah di dalam syurga. Subhanallah. Jadi kita mari kita bersama-sama dengan adik-adik di dalam studio untuk menceritakan kembali asbabun nuzul ataupun sebab turun ayat berdasarkan clue ataupun berdasarkan kata nama-nama yang telah Ustazah tuliskan di dalam skrin. Okey, dah bersedia adik-adik di studio dan di rumah? Siapa nak mencuba untuk bercerita berdasarkan maklumat-maklumat yang ada di paparan skrin? Siapa nak cuba? Silakan. Ya, Sarah. Laju dia angkat tangan macam tu. Ya, betul. Laju Okey, betul. bagus tu. Semangat. Semangat menuntut ilmu. Okey, silakan Sarah. Baiklah. Yang Bilal bin Rabah tu, Rasulullah telah meminta Saidina Bilal bin Rabah untuk melakukan azan semasa pembukaan kota Mekah. Ya, bagus. Clue sahabat, siapa nak cuba? Clue sahabat tu. Afnan. Silakan, Okey, Afnan. silakan Afnan. Terdapat sahabat yang telah memandang rendah kepada Saidina Bilal bin Rabah. Okey. Clue Jibril. Siapa nak cuba? Clue ataupun... ya. Okey, dua-dua angkat tangan. Berebut Muhaimin dengan Najia. Ya, kita bagi Muhaimin. Dah lama tak dengar suara Muhaimin. Silakan Muhaimin. Selepas kejadian itu, Jibril alaihissalam telah memberitahu Rasulullah tentang perbuatan para sahabat tersebut. Ya, seterusnya. Okey, Najia. Silakan Najia. Rasulullah berjumpa dengan para sahabat dan bertanyakan tentang perbuatan mereka itu.
Lalu turunlah ayat ini. Ya, lalu turunlah ayat ini, surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Baiklah murid-murid, Ustazah harap murid-murid di rumah juga tahu apakah dia sebab turun ayat ini. Seterusnya, mari kita lihat kandungan ayat. Kandungan ayat ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, kata kunci lita'arafu, iaitu tuntutan saling mengenal dalam kalangan pelbagai bangsa. Dan yang kedua, dari kata kunci perkataan atqakum, iaitu keutamaan takwa. Mari kita lihat satu persatu isi kandungan ayat ini. Baiklah murid-murid, kita lihat yang pertama, iaitu tuntutan saling mengenal dalam kalangan pelbagai bangsa. Ya, Allah jadikan kita pelbagai bangsa. Kalau kita lihat di Malaysia saja kan, Luqman, berapa banyak bangsa kita ada. Selain daripada bangsa-bangsa yang utama, Melayu, Cina, India, kita ada Dusun, Murut, Kadazan dan pelbagai lagi. Ya, banyak lagi. Apakah tuntutan saling mengenali? Tujuan Allah menjadikan pelbagai bangsa ini ialah untuk saling kenal mengenal. Saling mengenali. Itu dia punya kata kunci dia. Jadi kita lihat, yang pertama, apabila kita mengenal, dia menjalinkan perpaduan dan perhubungan yang harmoni. Kita lihat yang pertama, murid-murid boleh fokus kepada skrin, menjalin perpaduan dan perhubungan yang harmoni. Persoalannya, bagaimanakah mengenal boleh mewujudkan ataupun menjalin perpaduan dan perhubungan yang harmoni? Mungkin ada adik-adik di studio nak menjelaskan lagi tentang Sarah, aspek ini. Wah, Sarah dah baik kat situ. Okey, silakan Sarah. Baiklah, tuntunan mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa dapat menjalani perpaduan perhubungan yang harmoni kerana kita dapat memahami dan mendalami tradisi sesuatu bangsa tersebut dengan mengenali. Bab kata pepatah, kalau tak kenal maka tak cinta. Dengan ini tiada lagi berlaku masalah perkauman, menghina dan mempersenda atas satu sama lain, sekaligus menjadikan negara kita harmoni dan aman. Masya Allah. Ya, betul. Bila kita kenal, kita ada persefahaman. Ya. Seterusnya, terima kasih Sarah atas penjelasan yang sangat bagus tadi. Seterusnya kita lihat, mengiktiraf kemuliaan dan harga diri manusia tanpa mengira rupa paras dan etnik. Jadi pelbagai bangsa ini apabila kita kenal, maksudnya kita mengiktiraf setiap bangsa yang wujud di dunia ini, ya, tanpa mengira paras rupa, warna kulit dan sebagainya. Kita lihat pula yang ketiga, menjalin hubungan dengan orang bukan Islam selagi mereka tidak memusuhi Islam. Inilah konsep perdamaian yang dipegang, yang diajar oleh Islam, iaitu menjalin perhubungan dengan orang bukan Islam selagi mereka tidak memusuhi Islam, seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembinaan negara Madinah. Ya, semua bangsa bebas menjalankan ataupun melaksanakan budaya dan agama masing-masing, dan semua bangsa perlu menjaga ataupun menghormati perlembagaan Madinah. Barulah penduduk di Madinah hidup aman dan damai. Dan seterusnya, poin yang keempat, menggalakkan menggalakkan interaksi dan kerjasama yang akan saling melengkapi antara satu sama lain. Inilah tuntutan kenapa kita perlu kenal mengenal dalam kalangan pelbagai bangsa. Cuba kita lihat isi kandungan yang kedua. Okey, sebelum itu, Imam Hasan Al-Banna telah menggariskan yang dipanggil sebagai rukun usrah. Ya, rukun usrah ni maksudnya rukun keluarga. Bagaimana sebuah keluarga itu ingin menjadi sebuah keluarga yang harmoni, sama ada keluarga dalam bentuk rumah ataupun keluarga dalam masyarakat ataupun keluarga dalam negara ataupun keluarga dalam dunia. Kita adalah satu keluarga. Asasnya ialah yang pertama ialah at-ta'aruf. Kenal dahulu. Kerana apabila kita kenal, dia akan menghasilkan
at-tafahum, iaitu memahami. Bila kita kenal, kita faham budayanya, Betul. kita tahu apa yang berlaku ataupun tradisi-tradisi yang diamalkan, dan seterusnya akan mewujudkan at-takaful, iaitu saling bantu-membantu, saling memberi manfaat, saling lengkap melengkapi. Indahnya apabila Allah letakkan kalimah at-ta'aruf, kerana akan diikuti dengan at-tafahum dengan at-takaful. Baiklah murid-murid, mari kita lihat isi kandungan yang kedua, iaitu keutamaan takwa. Apa kalimah pentingnya? Takwa. Apa maksud takwa? Kita selalu dengar Apa kata Rasulullah? At-taqwa hahuna. Rasulullah tunjuk dada baginda. At-taqwa hahuna 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Bukan lagu Abang Luqman. Bukan. Sakitnya di sini. Bukan. Bukan Takwa itu di dalam hati. Ya. Bukan pada rupa, bukan pada warna kulit, tetapi pada hati. Betul. Itulah yang akan dilihat. Okey? Jadi mari kita lihat apa maksud keutamaan takwa di sini. Manusia adalah sama di sisi Allah. Tak kira lelaki perempuan, kecil besar, tua muda, kaya miskin, berpangkat atau tidak, apapun keturunannya, negaranya, semuanya sama di sisi Allah. Jadi kita jangan bangga. Ya, betul. Kalau kita rasa wajah kita yang handsome, Allah. seperti Abang Luqman Sebut ni, handsome terasa saya. jangan bangga sebab kita tak ada apa-apa. Betul. Yang jadikan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat jantina atau bangsa, tetapi memandang hati dan amalan hambanya. Apa agaknya okey. Apa agaknya maksud memandang hati ni? Mungkin Abang Luqman boleh terangkan sikit kot pada adik-adik. Okey, Allah lihat apa yang kita lakukan dari sudut hati. Kalau hati baik, insya-Allah perbuatan kita pun akan baik. Ya, betul. Seterusnya, meyakini kekuasaan Allah melalui makhluk ciptaannya sebagai asas keimanan kepada Allah. Kepelbagaian bangsa ni nak menunjukkan Allah hebat. Ya, mencipta pelbagai rupa dan menunaikan hak sesama manusia walaupun berbeza kaum dan budaya, kerana perkara itu merupakan sebahagian daripada perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Baiklah, murid-murid di studio dan juga di rumah pastinya telah bersedia. Ustazah ada soalan kemahiran berfikir aras tinggi untuk anda. Cuba kita lihat stimulusnya. Kepelbagaian bangsa memberikan peluang kepada manusia untuk mewujudkan komunikasi yang harmoni. Kemukakan hujah anda bagi menyokong kenyataan ini. Siapa yang nak menjawab soalan ini, silakan. Okey, siapa tu? Sila. Okey, Afnan. Terima kasih Afnan. Silakan. Teruskan dengan jawapan anda. Kepelbagaian bangsa dapat mewujudkan komunikasi yang harmoni. Hal ini akan merapatkan hubungan persaudaraan antara satu sama lain. Kesannya, kehidupan setiap bangsa akan terjamin. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menghormati setiap bangsa agar kehidupan manusia tidak akan porak-peranda. Okey, dari jawapan Afnan tadi, Ustazah dapat mengesan isi dan juga huraian dan ada kesimpulan. Jadi, Afnan dapat 3/4. 3/4. Bagus, tahniah atas percubaan itu. Jadi, kita berikan 1 thumbs up kepada Afnan. Okey, boleh Ustazah. Okey, ini contoh jawapan. Okey, ini jawapan contoh ya. Kepelbagaian bangsa dapat melahirkan suasana saling mengenali. Itu ialah isi. Hal ini akan melahirkan persefahaman antara satu sama lain. Huraiannya, kesannya manusia akan dapat saling membantu dan seterusnya mewujudkan keharmonian dalam kehidupan. Huraian lengkap. Kesimpulannya, kita mestilah menghargai kepelbagaian bangsa dengan cara hormat menghormati antara satu sama lain agar hidup harmoni. Alhamdulillah. Tahniah, adik-adik kita dapat menjawabnya. Betul. Semuanya dengan baik. Semangat Ustazah. Ya. Okey, tahniah kepada murid-murid kita atas jawapan yang betul. Dan sekarang kita nak berehat sekali lagi. Boleh Ustazah? Silakan. Teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas.
Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga ustazah kita iaitu Ustazah Salina, dan kali ini kita nak dengarkan pengajaran ayat 13 surah Al-Hujurat. Betul kan ustazah? Ya. Silakan ustazah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Aku jadikan kamu daripada lelaki dan wanita. Ini bermaksud kita semua adalah sama. Kita satu keluarga. Keluarga Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Kita semua adalah sama. Tiada individu yang lebih baik daripada individu yang lain. Tiada kaum yang lebih mulia daripada kaum yang lain. Tiada bangsa yang lebih istimewa daripada bangsa yang lain. Kita adalah sama. Satu keluarga. Firman Allah lagi, Aku jadikan kamu berbangsa dan berpuak-puak untuk saling mengenali. Kehebatan dan kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah menciptakan manusia pelbagai rupa dan bangsa merupakan satu nikmat yang besar untuk kita. Nikmat untuk kenal mengenali. Nikmat untuk mengakui dan mengiktiraf kewujudan bangsa dan kaum. Nikmat untuk memahami budaya dan tradisi. Nikmat untuk saling memberi manfaat, bantu-membantu, lengkap melengkapi. Umpama besarnya nikmat Allah menjadikan pelbagai jenis bunga, pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan, pelbagai jenis batu batan dan air, pelbagai jenis iklim dan cuaca. Semua ini menjadikan hidup kita lebih indah dan lebih bermakna. Kita semua adalah sama. Yang membezakan kita bukan rupa paras. Yang membezakan kita bukan warna kulit. Yang membezakan kita bukan bangsa dan keturunan. Tetapi yang membezakan kita ialah apa yang ada di dalam hati. Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, ialah orang yang paling takwa, yang paling taat kepada Allah, yang paling berusaha menjaga dirinya, yang paling bersih dan tulus hatinya, yang paling indah budi pekertinya, yang paling taat dan dekat dengan penciptanya. Alhamdulillah. Subhanallah. Ustazah. Diharapkan kita memahami kewujudan kita di bumi ini untuk saling mengenal. Betul. Luqman kenal Ustazah, Ustazah kenal Luqman, kenal adik-adik, kenal semua adik-adik kita di luar sana. Betul. Barulah kita ada faham, memahami dan sayang menyayangi, dan akan timbul persefahaman, bantu-membantu. Betul. Mari kita lihat apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini. Baiklah, murid-murid dah bersedia semuanya? Okey, murid-murid di studio dah bersedia semuanya ya? Okey. Pertama kita baca dulu. Sebagai umat Islam. Dia mulakan pengajaran ini mesti mulakan dengan kata-kata sebagai umat Islam. Okey, siapa nak tolong membaca? Okey, silakan. Okay. Siapa nak tolong baca? Okay. Ya, Afnan. Nampak tangan diangkat. Okey, silakan Afnan. Mulakan dengan sebagai umat Islam. Nombor 1. Sebagai umat Islam, kita hendaklah saling bekerjasama untuk membina kehidupan yang harmoni. Ya, betul. Bekerjasama kata kuncinya. Yang kedua, silakan. Siapa yang nak membaca? Ya, Najia. Sebagai umat Islam, Sebagai umat Islam, kita hendaklah menghormati kaum lain walaupun berbeza budaya dan adat agar wujud persefahaman dalam kalangan masyarakat. Masya Allah, betul tu. Dan seterusnya, pengajaran yang ketiga. Siapa nak mencuba? Pengajaran yang ketiga. Nampak? Okey, silakan Muhaimin.
Kita hendaklah berusaha untuk membaiki akhlak supaya menjadi insan bertakwa. Ya, kita hendaklah berusaha membaiki akhlak kita. Jangan mudah buruk sangka, ya. Jangan mudah menghina orang lain, terutamanya menghina para serupa, mengejek ibu ayah. Ada begitu? Ya, jangan. Kerana kita semua adalah bersaudara. Betul. Baiklah, sebagai ujiannya, bukan ujian ni, sebagai kita nak tengok, boleh tak murid-murid kita di studio berikan pengajaran selain daripada 3 pengajaran yang telah diberikan dalam buku teks tadi tu. Okey, siapa nak cuba? Oh, Sarah dah angkat tangan. Okey, silakan Sarah. Sebagai umat Islam, kita haruslah saling mengasihi antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan negara agar dunia ini tidak kucak-kacir dan tidak penuh dengan masalah perkauman. Ya, kata kunci ataupun isi yang diberikan oleh Sarah ialah kita hendaklah berkasih sayang kasih. Betul. Ya. Kemudian disambut dengan huraian agar hidup harmoni dan tidak ada permusuhan dalam bentuk perkauman, berkasih sayang. Mungkin kita nak dengar satu lagi, siapa nak cuba? Ya, siapa? Ya, Najia, silakan Najia. Sebagai umat Islam, kita hendaklah meyakini bahawa hanya yang Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui siapakah dalam kalangan hamba-Nya yang paling mulia di sisinya. Okey, kita kena yakin siapa yang paling mulia. Kerana berdasarkan ayat ini, yang paling mulia ialah yang paling bertakwa. Ini keyakinan yang mesti ada pada setiap orang Islam, ya. Bukan yang paling cantik, bukan yang paling kuat, bukan yang paling apa lagi, yang paling kaya dan sebagainya, yang paling berpengaruh, tidak. Tetapi yang paling bertakwalah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah, mari kita lihat, ya, ayat lain selain daripada surah Al-Hujurat, ya, berhubung dengan kepelbagaian bangsa ini. Cuba kita lihat apa kata Allah yang bermaksud, wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, allazi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu ataupun menjadikan kamu dari diri yang satu, iaitu Nabi Adam, ya. Wa khalaqa minha zawjaha, dan pasangannya iaitu Hawa, wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat, keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, allazi tasaaluna bihi wal arham, yang kamu selalu meminta-minta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturrahim. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu. Jadi ayat ini memberitahu pada kita, kita adalah satu keluarga, iaitu dari Nabi Adam dan Hawa, yang kemudian membiak zuriatnya. Dan Allah ingat pesan pada kita, Allah Maha mengawasi. Jadi kita perlu sentiasa mentaati, melaksanakan perintah Allah dengan berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Betul. Bukan sahaja umat Islam, tetapi seluruh umat manusia. Ya? Okey. Dan ini kita lihat, ya, semua manusia adalah sama dari segi kemanusiaan. Semua manusia adalah sama dari segi kemanusiaan. Jantina, keturunan dan bangsa bukan faktor yang membezakan manusia. Yang membezakan ialah ketakwaan yang tercermin pada budi pekerti. Takwa itu boleh dilihat melalui budi pekerti. Tujuan perbezaan ialah untuk saling mengenali dalam rangka bantu-membantu dan saling melengkapi. Semakin kuat pengenalannya, makin semakin kuat semangat saling membantu dan saling memberi manfaat. Agak-agaknya mungkin kita boleh tanya Abang Lokman kita di sini, bila kuat semakin kuat pengenalannya, semakin kuat semangat saling membantunya. Boleh tak kita nak kongsi sedikit dengan Abang Lokman, apa yang Abang Lokman ingin kongsikan dengan adik-adik frasa ini? Okey, kalau kita kenal seseorang, maka kita akan lebih nak tolong dan bantu orang tersebut sebab kita dah mengenali dia. Lagi kuat kita kenal, lagi rapat keakraban kita, itu yang disebut sebagai BFF. Pernah dengar tak? BFF. Yes. Cuba tanya adik-adik, angkat tangan siapa ada BFF.
Saya tahu BBQ ya. Semua ada. Okey. Tetapi kita lebarkanlah persahabatan kita bukan sahaja pada sekelompok yang kecil kepada kumpulan yang lebih besar, ya, supaya rahmat dan kasih sayang Allah melimpah ruah ke dalam hidup kita. Baik. Jadi itulah yang perlu kita buat dalam kehidupan, saling kenal mengenali supaya kita ada rasa nak tolong antara satu sama lain. Okey Ustazah, apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini? Okey, kalau kita lihat ya, panjang lebar tadi, ayat-ayat yang kita telah bincangkan ya, bermula dengan kita membaca ayat surah Al-Hujurat ayat 13 ini, murid-murid mohonlah untuk kita melihat tafsirnya ya. Bermula daripada ayat yang pertama, ayat yang awal-awal lagi berhubung dengan hubungan kemanusiaan ya. Kemudian Allah tekankan kepada kita, Allah beritahu kepada kita semua manusia ini sama. Jangan lihat rupa parasnya, jangan lihat keturunannya, semuanya sama. Jadi kita jangan merendah diri dan jangan merendahkan orang lain. Kerana yang Allah nak lihat ialah apa yang ada dalam hati kita, iaitu sifat takwa kita. Jadi takwa ini tak nampak. Betul. Sebab dia di dalam hati. Yang nampaknya ialah akhlak. Budi pekerti kita. Budi pekerti kita lah yang akan mencerminkan akhlak kita. Budi bahasa kita bercakap dengan orang lain, lemah lembut kita, budi sopan santun kita, penggunaan bahasa-bahasa kita. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang ada unsur-unsur perkauman ataupun unsur-unsur ejekan ya. Jadi kita peganglah amalan ini. Apabila kita berpegang dengan ayat Al-Quran ini, insya-Allah negara kita akan dalam keadaan harmoni. Di mana peringkat pun, sama ada di peringkat di rumah atau di kawasan perumahan, di sekolah, di daerah, di negeri dan di negara seluruhnya, jika kita berpegang dengan surah Al-Hujurat ayat 13, yakinlah negara kita akan aman harmoni. Okey, terima kasih kepada Ustazah. Dan bagaimana Ustazah menilai prestasi murid kita hari ini, Ustazah? Sebenarnya Ustazah sangat-sangat gembira. Tahniah Ustazah nak ucapkan kepada keempat-empat murid dari SMK Bandar Utama 4 ni. Okey, tepukan untuk diri sendiri. Ya, memang mereka terbaik. sangat abang-abang perasan tak? Semangat. Betul. Nak angkat tangan ya. Walaupun Muhaimin mungkin dia dapat 2 thumbs up, tetapi mungkin dia ada masalah dari segi teknikal. Tapi Ustazah yakin semangat dia tetap membara. Jadi kalau kita tengok Najah dapat berapa thumbs up tu? Banyak dapat tu. 3 thumbs up. Sarah pun 3. Afnan 4. Okey, Muhaimin 2. Mungkin dari segi masalah teknikal tadi. Jadi tahniah kepada Afnan. Boleh minta hadiah dekat sekolah ya. Okey Ustazah. Di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, alhamdulillah murid-murid, untuk maklumat lanjut, pengukuhan dan pengayaan, jangan lupa sila layari portal Delima. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah kita, iaitu Ustazah Salina Busrawi, dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Duzaimah Kamaruddin. Dengan cerita, Ustazah nak tutup dengan pantun. Betul ke Ustazah? Kita berdua berpantun. Kita berdua. Okey, jom dengarkan pantun dari kami. Petang hari pergi ke pekan, pulang membawa sebungkus laksa. Hidup muhibah perlu diamalkan. Di negara Malaysia berbilang bangsa. Cantik bergugus buah papaya, masak dipetik satu persatu. Walaupun berlainan bangsa budaya, kerana muhibah hidup bersatu. Air mengalir dalam terusan, mengairi sawah beratus relung. Bekerja sama segala urusan, tanda bersatu, bergotong royong. Tuan Puteri dari Kayangan, senyuman manis seperti madu. Bermacam-macam keturunan bukan halangan untuk membina bangsa yang padu.